InsyaAllah. Cubaan 1, 2. Cubaan 1, 2, 3. Cubaan 1, 2. Tak on. Cubaan 1, 2. Cubaan. Baik. Kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram al-ashab rizam sya'ulahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa darjat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur ataupun condong kepada apa yang aku bawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, semuanya pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmat ta'ala insyaAllah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, kuliah bab tauhid atau akidah. Kita masuk tajuk yang terakhir malam ini, itulah perkara yang membatalkan iman. Perkara yang membatalkan iman. Hari itu kita dah mencadangkan apakah kitab kita akan baca kitab fiqh kan untuk akan datang ni. Jadi saya cadangkan kitab Munyatul Musalli lah.
Munyatul Musalli, karangan Syekh Daud Qatani. Dia ada kitab Arab, ada kitab Jawi dan ada kitab Rumi. Ada Jawi dan ada Rumi yang telah pun diterjemahkanlah. Ini contoh kitab dia. Dia banyak cetakan dia banyak. Munyatul Musalli ni, dia cerita bab sembahyang je. Dia cerita, dia terus direct cerita bab sembahyang. Dia tak ada cerita bab wuduk ke apa ke, tak ada cerita, terus solat, bab solat lah. Kalau ada pun cerita wuduk tu ada sikit lah, tak banyak lah. Dia terus tentang sembahyang. Kalau kitab tu dia daripada mula, dia daripada bab wuduk tu, rukun wuduk semualah, sampai pada sembahyang lah. Lagipun dia tebal, tak tahulah bila habis. Kalau ni tak tebal sangat lah. Munyatul Musalli, tak silap saya sekarang ni ada, dia punya dalam terjemahan dia ada 5 cetakan. Terjemahan dia 5 cetakan. Ni antara contoh cetakan yang lama lah. Dia ada yang baru, yang saya postkan kat abang kan, ada yang baru kan, ada. Dia ada yang agak RM10, ada RM10, ada RM16. RM10 ada RM16. Ini yang lama saya tak tahulah harga dia berapa. Sini ni RM9 lah lama punya. Saya tak pasti keluaran ni ada ataupun tidak. Kita abang tengok. Yang ini Jakim punya Taudih Ma'ani Syarah Munyatul Musalli. Yang Jakim punya. Ni sekali. Basis. Ini Jakimnya lah. Saya tak pasti yang cetakan ni masih ada atau tidak, saya pun tak pasti. Yang saya postkan tu pada abang tu, itu yang baru-baru lah. Cetakan yang baru. Saya ada bagi kat dia lah cetakan. Saya ajar yang Munyatul Musalli. Munyatul Musalli lah. Tapi saya akan gunakan syarah dia. Saya gunakan syarah. Nak pakai yang tu pun boleh, nak yang photostat yang tu pun boleh, yang Jakim punya kan. Saya tak pasti yang Jakim tu masih ada lagi tidak, tak tahu masih ada stok atau tidak, saya tak tahu. Dia ada banyak cetakan dia. Asal dia kitab Munyatul Musalli lah. Asal dia kitab Munyatul Musalli yang Jawi tu, yang syarangan Syekh Daud Qatani tu lah. Itu yang asal dia. Dia lebih cerita tentang bab sembahyang. Lepas tu ada juga cerita tentang bab pemerintahan. Kemudian juga ada cerita tentang bab imam makmum. Imam dan makmum pun ada cerita dalam bab tu lah. Baik, terpulanglah pada pihak tuan lah. Kat sinilah nak pakai. Saya syadakan kitab tu, Munyatul Musalli tu. Sebab saya ke office pun pakai yang tu juga. Syarah dia, tapi saya guna syarahnya lah. Kita asal dia tu. Tapi ramailah yang dah mensyarah-syarahkan, menghurai-huraikan. Banyaklah cetakan dia. Baik, InsyaAllah. Jadi pada malam tuan-tuan, kita lihat bab yang membatalkan iman. Bab yang membatalkan iman. Jadi yang membatalkan iman itu tuan-tuan, dia ada 4 perkara. Perkara yang membatalkan iman secara ijmal. Secara ijmal, mana ringkas, itu sebanyak 4 perkara. Jalan tak ni? Jalan tak? Jalan Saya sempat lain sini pun tak. Kadang okey, kadang tak okey. Baik. Pertama, mengingkari ataupun mencerca rububiyah. Rububiyah maknanya pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengingkari ataupun mencerca rububiyah, pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Apa makna rububiyah? Pentadbiran. Kalau kita lihat definisi rububiyah ini ialah, apa makna rububiyah? Rububiyah ini maknanya kita percaya dan yakin bahawa Allah Ta'ala ini yang mengurus dan juga mentadbir ke alam. Mengurus dan juga mentadbir alam. Kita katakan rububiyah ataupun tauhid rububiyah. Jadi pertama, mengingkari dan mencerca rububiyah.
pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengingkari ataupun mencerca asma Allah. Asma Allah wa sifatihi, dan juga sifat-sifat Allah. Dia mencerca nama Allah, mencaci sifat-sifat yang wajib yang ada pada Allah Ta'ala. Tak boleh membatalkan iman. Yang ketiga, mengingkari dan mencerca uluhiyah. Uluhiyah mana ketuhanan. Ketuhanan Allah Ta'ala, Tuhan yang berhak disembah. Apa maksud uluhiyah, tuan? Uluhiyah maknanya kita yakin dan percaya bahawa kita yakin dan percaya dan pasti bahawa Allah Ta'ala itulah Tuhan yang esa, yang layak disembah, yang tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma sebahagian daripada ulama menyatakan bahawa bila kita sebut uluhiyah itulah rububiyah, bila kita sebut rububiyah itulah uluhiyah. Macam tu. Jadi mana tidak ada perbezaan lah antara keduanya, kata sebahagian ulama. Cuma kat sini dia bezakan sikit. Rububiyah mana pentadbiran Allah, uluhiyah maknanya ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita mencaci atau mengingkari, mencerca kedua-dua tadi. Yang keempat, apa mencerca risalah. Risalah kerasulan para rasul alaihi salatu wassalam, ataupun mencerca para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara lah yang boleh iman kita. Mana mencerca dan mengingkari rububiyah, mencerca dan mengingkari asma Allah, nama-nama Allah, wasifat dan sifat-sifatnya. Dan keempat, mengingkari dan mencerca risalah kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai ulama dia kata kan benda yang boleh membatalkan akidah ni bagi pada tiga. Pertama, sama ada dari segi perbuatan, sama ada dari segi perkataan, ataupun daripada segi pegangan seseorang. Baik, kemudian mengingkari dan mencerca rububiyah. Macam mana dia katakan mengingkari dan mencerca rububiyah Allah Ta'ala? Setiap orang yang beriman wajib mengingkari dengan etikat yang jazam ataupun putus bahawa Allah SWT adalah memiliki semua benda dan perkara yang ada di alam dunia ini, dan mentadbir mengikut kehendak dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita wajib beriman dan beriktikad dengan etikat yang jazam. Jazam maknanya pastilah. Tahqiq, istilah pasarannya tahqiq, pasti. Maknanya kalau digoyang tu dia tak akan jatuh lah, kan. Macam buah pokok kan, pokok yang ada buah kita goyang dia tak akan jatuh lah buah tu. Itu maknanya etikat yang jazam dan pasti. Kalau dikerat batang tubuh kita pun, dikerat tangan kita pun, kita tetap menyatakan benda itu. Kita tak akan menyalahi daripada yang kita etikatkan. Baik. Kemudian maknanya tidak ada pentadbir yang lain selain daripada Allah Ta'ala yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah SWT mencipta alam ini dan memilikinya adalah pentadbir tunggal tanpa ada bantuan. Dia adalah pentadbir tunggal dan tiada apa-apa bantuan. Contohlah kalau kita kata malaikat yang membantu Allah. Malaikat membantu Allah. Habis malaikat tu pula siapa yang menggerakkan dia? Nampak? Contohlah kalau kita lebih kalau Allah Ta'ala guna malaikat macam mana? Adakah Allah Ta'ala ni tak mampu mentadbir sendiri? Nampak? Tidak, Allah Ta'ala mampu mentadbir sendiri. Dan malaikat tu pun kekuasaan yang ada pada malaikat pun siapa yang bagi? Allah. Allah Ta'ala yang bagi pinjam kekuasaan dia pada malaikat. Ada malaikat yang menguruskan alam, ada malaikat yang kata menguruskan rezeki, tak? Ada malaikat mencabut nyawa, ada malaikat apa lagi? Mungkar nakir dan sebagainya. Banyak malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Oh, kalau macam tu Allah Ta'ala lemah lah, perlukan malaikat. Tidak juga kan. Kerana Allah Ta'ala pun tidak berhajat pada malaikat. Tapi itulah orang kata sesuatu benda yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala di azali, bahawa dia akan mencipta malaikat. Bila satu benda Allah Ta'ala nak cipta, dia boleh mencipta dan boleh tidak menciptakan. Tak? Begitu juga dalam dunia ini. Dalam dunia ini Allah Ta'ala melantik khalifah. Khalifah untuk menguruskan alam, menguruskan dunia kan, khalifah. Habis kalau tak lantik khalifah, kan tak ada masalah. Adakah Allah Ta'ala lemah kalau tak lantik khalifah sebagai orang yang menjadi galang ganti kepada baginda Rasulullah SAW? Begitu juga Allah Ta'ala melantik Nabi dan juga para Rasul. Kenapa nak lantik Nabi pada Rasul? Adakah Allah Ta'ala lemah? Tak? Kalau kita fikir sekali imbas lah macam tu. Sedangkan kita faham bahawa Allah Ta'ala tidak pun berhajat kepada semua itu. Kalau Allah Ta'ala berhajat pada semua itu, maknanya Allah Ta'ala lemah lah macam tu. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat-sifat lemah macam tu. Jadi hakikat sebenarnya kan, Allah Ta'ala mampu mentadbir secara tunggal. Sebab apa? Kerana kekuasaannya ada pada malaikat pun, kekuasaannya ada pada Nabi, pada Rasul pun, siapa yang bagi? Allah Ta'ala bagi pinjam. Kekuasaannya ada pada khalifah, pemimpin pun Allah Ta'ala bagi pinjam juga. Macam tu. Baik. Seterusnya tuan-tuan, Allah Ta'ala pencipta alam ini dan yang memilikinya adalah pentadbir tunggal. Allah Ta'ala bersendirian sahaja mencipta alam, mencipta makhluk yang wujud di alam dunia ini, dan Allah Ta'ala kuasa menghidupkan, Allah Ta'ala juga kuasa mematikan, Allah Ta'ala kuasa menghinakan, Allah Ta'ala kuasa memberi rezeki, memberi manfaat, memberi nikmat, rahmat lain dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala berkuasa. Baik, Allah Ta'ala nyebut dalam Quran, yazqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul maita minal hayy wa man yudabbil amra fayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Surah Yunus ayat 31. Qul, kata olehmu ya Muhammad, qul may yazqukum minas sama', siapakah yang beri rezeki pada kamu daripada langit? Qul, kata oleh Muhammad, siapa yang beri rezeki pada kamu daripada langit? Wal ardi, dan daripada bumi, siapa yang akan mengeluarkannya? Amman yamliku sam'a wal absar, dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Kemudian wa may yukhrijul hayya minal mait, dan siapa pula yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Wa yukhrijal maita minal hayyi, dan siapa pula yang mengeluarkan yang mati pada yang hidup. Wa may yudabil amra, dan siapa pula yang menguruskan, mentadbirkan segala urusan yang terdapat di alam ini. Fayaquluna Allah, maka mereka di kalangan orang musyrik sendiri menjawab Allah Ta'ala. Nampak? Maknanya orang musyrik pun mengakui, tetapi tak semualah menyatakan begitu. Sebagai pada musyrik ni, mereka mengakui Allah Ta'ala yang mencipta itu semua. Sembahan mereka tak sembah cara yang sebagaimana Nabi suruh. Nabi suruh kalau menyembah Allah ni mestilah ada tata cara dia. Kan, mengambil wudu dulu, lepas tu menghadap kiblat, lepas tu ada beberapa rakaat dia ketika sembahyang. Tapi cara dan kaedah yang mereka gunakan lain. Sujud kepada berhala, sujud pada patung dan sebagainya. Dia kata dia buat semua kerana Allah. Tapi hakikat nampaknya mereka menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ni tidak berjisim. Allah Ta'ala tidak berjisim. Jadi mereka menyembah patung tu, benda patung berjisim, bertubuh badan. Sedangkan Allah Ta'ala tidak begitu. Jadi walaupun daripada satu sudut mereka menyatakan menyembah Allah, tapi hakikat sebenarnya mereka bukan sembah Allah, sembah patung berhala. Baik.
Kemudian pasayaquluna Allah. Lalu mereka orang musyrik itu menjawab Allah. Faqul afala tattaqun. Oleh itu katakanlah wahai Muhammad, maka mengapa kamu tidak mau bertakwa? Afala tattaqun, kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Taala? Baik. Kemudian ayat yang kedua, qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ni pun ayat ni saya dah baca dulu. Ayat ni yang maksudnya bahawa kata olehmu ya Muhammad, wahai Tuhan memiliki kuasa pemerintahan, dia memberi kuasa pemerintahan pada siapa yang dia nak. Tu'til mulka man tasha. Tu'ti mulka man tasha. Dia kuasa memberikan kuasa pemerintahan pada siapa yang nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dia juga mampu mencabut kuasa pemerintahan. Wa tu'izzu man tasha. Dia berkuasa memuliakan seseorang. Wa tuzillu man tasha, dan dia juga berkuasa menghinakan sesiapa yang dia nak. Biyadikal khair, di tangannya lah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, dia Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Nampak tak? So hakikat sebenarnya berkuasa siapa? Allah lah. Walaupun zahiriat kita nampak orang tu yang berkuasa. Zahiriat kita nampak lah orang tu dia ada kuasa. Kuasa pemerintahan dalam dunia kan, dia ada kuasa lah. Menjaga satu negeri, satu daerah, menteri besar ke, ataupun sultan ke, Perdana Menteri ke kan, ketua negara lah, macam-macam istilah lah. Betul tak? Jadi macam-macam istilah. Macam-macam istilah yang guna pakai dalam dunia ni untuk orang-orang yang ada jawatan ataupun kuasa lah. Katanya sultan, raja, kan, amir, Perdana Menteri, presiden, apa lagi? Menteri besar, betul kan? Apa lagi? Ketua kampung. Ketua kampung. Dia tingkatan kadang-kadang. Okey. Ketua keluarga. Ketua keluarga. Betul tak? Jadi itu semua Allah Taala bagi pinjaman lah. Allah Taala bagi pinjamlah kuasa tu. Tapi suatu masa nanti Allah Taala akan ambil baliklah kuasa tu. Bagilah kuasa pada orang lain pula. Macam tu. Kerana manusia ni ada tempoh had pemerintahan dia. Dia ada tempoh. Sampai umur, ditakdirkan umur 60 tahun, 70 tahun besar. Kan? Takdirkan meninggal dunia, habislah. Orang nak ambil pula kuasa tu. Macam tu. Baik. Itu saya. Kemudian, dan Allah Ta'ala juga menyebut Al-Quran, Qulillahul hamdu Rabbil samawati wal ardi Rabbil ardi Rabbil alamin. Surah Al-Jasiyah ayat 36. Walillahil hamd, maka bagi Allah Ta'ala itu segala puji. Rabbis samawati, Tuhan sekalian alam, Rabbil ardi, dan Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Jadi sifat Tuhan ni fahamlah. Dia Tuhan, dia raja. Di akhirat besok Allah Ta'ala akan memanggil segala raja-raja yang terdapat di dunia ni. Tetapi tidak ada siapa yang akan menyaut seruan tersebut. Sebab apa? Semua dah meninggal dunia. Kan waktu berlakunya kiamat, semua akan dimatikan. Sama ada raja kecil ke, raja besar ke, presiden ke, sultan ke, kan? Semua akan meninggal dunia. Betul tak? Gitu. Jadi bila semua dah meninggal dunia, Allah Ta'ala kata, mana raja, segala raja yang terdapat di dunia ni? Mana dia? Semua tak nyaut. Semua dah senyap, meninggal. Maka Allah Ta'ala kata, akulah raja. Akulah raja segala raja. Kata Allah Ta'ala. Sebab apa? Lain semuanya raja yang bersifat pinjaman Allah Ta'ala bagi pada mereka. Baik, seterusnya tuan-tuan. Firman Allah Ta'ala tersebut jelas menunjukkan bahawa setiap perkataan atau perbuatan atau etikat, kejayaan yang mengingkari atau mencerca rububiyah, pentadbiran Allah Ta'ala adalah membatalkan iman. Kemudian termasuk juga perkara membatalkan iman
ialah salah satu daripada perkara-perkara di bawah ini. Ada lagi perkara-perkara lain yang membatalkan iman. Mana ni tuan-tuan? Pertama, mengingkari bahawa Allah adalah pencipta alam ini. Mengingkari bahawa Allah Ta'ala pencipta alam. Dia kata Allah Ta'ala bukan pencipta alam. Dan tidak ada Tuhan pun, dia kata. Dengan sendirinya. Alam terjadi dengan sendirinya. Sebab apa? Sebab dia lahir memang dah alam dah ada. Dia lahir je alam dah ada. Jadi alam terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan alam. Gitu. Semaknanya dia mengingkari ketuhanan Allah Ta'ala lah. Mana kat situ etika dia mahu menyatakan bahawa dia tak percaya pada Allah Ta'ala. Tak percaya pada Tuhan. Dan kemudian dia tak percaya satu lagi hari kebangkitan. Sebab bila dah mati semua takkan ada hari kebangkitan lagi. Mustahil lah orang yang dah mati berpuluh-puluh tahun dulu akan dibangkitkan semula. Yang kata jadi tanah. Tulang-tulang pun semua dah hancur. Daging-daging semua dah hancur. Mustahil akan dibangkitkan semula. Ini bagi orang yang tak percaya pada hari kebangkitan. Yang kedua, kan mendakwa bahawa alam ini adalah qadim. Mendakwa bahawa alam ini adalah qadim. Bukan hadis. Dia kata alam ni qadim. Bukan hadis. Sedangkan alam ini hadis. Apa maksud hadis? Ada permulaan kepada wujud alam. Dan ada perakhiran kepada wujudnya. Itu dah katakan sebagai hadis. Hadis maknanya benda baru. Lawan hadis, qadim. Qadim ni tidak ada permulaan kepada wujud Allah. Tidak ada perakhiran kepada wujud Allah Ta'ala. Tidak ada akhirnya. Yang ketiga, mendakwa alam ini bukan makhluk. Dia kata alam ni bukan makhluk. Tapi alam ni ialah qadim. Alam ni Allah Tuhan. Alam dia kata Tuhan. Dia kata. Dia percaya pada alam ni Tuhan. Ni pun satu hal juga ni. Ni pun kadang ada juga ajaran-ajaran sesat macam ni. Biasanya ajaran sesat ni biasanya orang-orang yang akidah betul dan orang mengikutnya pula kadang-kadang akidah. Bila akidah tak kuat maka dia tak ikut sekali. Kan? Pernah dengar tak dulu Rasul Melayu yang mendakwa dia sebagai Rasul? Dah Rasul Melayu ni. Saya tak pasti Rasul Melayu tu kena tangkap ke ataupun pengikut dia. Dia kata pengikut dia kena tangkap. Dah kena tangkap lah. Mana kerajaan Selangor mereka dah buat penangkapan pengikut ni Rasul Melayu ni. Kerana mereka ni kadang-kadang dia campur-campur. Bila campur ramai ni dia akan sebarkan dia punya pahaman Rasul Melayu tu. Jadi pihak kuasa dapat detect lah. Jadi ada beberapa tempat di Kuala Lumpur tu dapat ditangkap pengikut. Kerana mereka ni cuba nak mengembangkan semula pahaman Rasul Melayu tu lah. Macam tu. Sebab apa? Di kalangan Melayu tak ada Rasul. Jadi dia mengaku dah sebagai Rasul. Baik, kemudian yang keempat, mendakwa alam ini bukan di bawah takbir Allah. Habis kalau bukan takbir apa? Ini persoalannya. Yang kelima, mengingkari bahawa makhluk-makhluk yang ada dalam alam. Dia kata makhluk yang ada dalam alam ni bukan milik Allah. Habis milik siapa? Kalau bukan milik Allah, tentu mungkin ada Tuhan lain pula percaya ada. Mungkin mereka percaya ni dewa-dewa ke apa dan sebagainya yang memiliki alam ini. Kemudian yang keenam, mendakwa bahawa rezeki-rezeki makhluk itu bukan daripada Allah. Dia kata rezeki yang bukan makhluk Allah Ta'ala punya bagi. Ini atas usaha masing-masing. Siapa usaha? Yang ke-8, mendakwa bahawa Allah Ta'ala tidak menjaga makhluk di alam ini dan tidak menta'abbud atau seumpama yang demikian daripada sahaja
dakwaan yang menyentuh pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesemua ini tuan-tuan merosakkan iman dan membawa kekufuran. Boleh dia membawa kepada murtad. Dia boleh membawa murtad. Terkeluar akidah kita. Macam tu. Jadi kalau ada murtad dia susahlah. Tapi nak mensabitkan murtad tu siapa? Nak mentadbirkan dia ni murtad tu siapa? Pihak berkuasa lah, mahkamah. Mahkamah akan memutuskan bahawa dia ni murtad ataupun tak murtad. Tapi kalau dalam konteks sekarang ni biasanya mana-mana orang nak murtad pun dia akan mohon di mahkamah. Dia akan mohon di mahkamah untuk murtad. Ataupun menukar agama ataupun menukar IC dia lah. Jadi biasanya yang nak murtad ni biasanya orang ni kadang-kadang dia jenis biasanya lah dia ni memang tak ni nama je, kadang nama Islam Fatimah Aminah, tapi dia disebabkan dia ni tak hidup dalam keluarga orang Islam, dalam suasana Islam, maka dia mohon ke mahkamah untuk keluar pada Islam. Jadi biasa berlaku begitulah macam tu. Nama Islam je. Tapi disebabkan dia tak mengamalkan Islam lagi, semayang pun mungkin kerana dah 2-30 tahun tak semayang, kan, berbelas tahun tak semayang. Jadi buat apa aku mengaku Islam lagi, dia kata. Dahlah dia pohon mahkamah untuk keluar pada Islam. Macam tu. Ada yang mahkamah, kadang mahkamah luluskan juga. Mereka pun kadang dia pakai peguam, pakai lawyer untuk supaya keluar murtad, dan juga supaya dapat menukar dia punya IC tu kan. Nama pada IC tu dia nak tukar. Sebab IC tu Islam, tapi sebabkan mereka tak mengamal Islam lagi, dia mohon mahkamah untuk tukar nama pada IC ataupun mana daripada Islam kepada bukan Islam. Macam tu. Ada masanya mahkamah terpaksa luluskan, sebabkan dia tengok ni memang tak mengamal Islam lagi. Ada yang mahkamah minta supaya dikonseling dahulu. Maka dihantar dipanjangkan benda tu ke Jabatan Mufti supaya dikonseling dululah. Ada yang berjaya dikonseling, ada tak berjaya. Dia tetap nak murtad juga kan. Baik. Jadi betul juga termasuk dalam perkara yang membatalkan iman yang mendakwa bahawa dirinya berkuasa melakukan sesuatu perbuatan mengikut kehendak dan takbirnya sendiri, sebagaimana Fir'aun mendakwa dirinya berkuasa mentadbir alam. Ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala dakwaan Fir'aun dalam firman-Nya, faqala ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tinggi. Kata siapa tu? Fir'aun yang katalah. Allah Ta'ala menulis dalam, merakamkan benda itu dalam Quran lah. Mana Fir'aun dia pernah cakap macam tu, akulah Tuhan yang tinggi. Dan Fir'aun pun pernah cakap bahawa sungai Nil itu airnya mengalir di bawah arahan aku, dia kata. Sungai Nil itu air mengalir di bawah arahanku. Kalau aku tak arahkan, sudah tentu sungai Nil pun tak mengalir air dia. Maknanya mengaku dia sebagai Tuhan itu. Dia juga Fir'aun minta kepada rakyat dia supaya dibina piramid. Bina piramid. Apa tujuan bina piramid ni? Tujuannya dia nak menengok Tuhan Musa. Musa kata Tuhannya berada di langit. Okey, sekarang ni aku nak tengok Tuhan dia. Maka dia perintahkan kepada rakyat dia, Bani Israel, supaya membina piramid. Jadi mereka pun bina piramid lah, tahan dengan arahan daripada Fir'aun. Dah bina piramid, tengoklah Tuhan Musa. Nampak ke? Tak nampak juga. tak nampak juga walaupun bina piramid macam tu. Tapi hakikat yang terbunuh bina piramid pun ramai jugalah. Kerahan tenaga kan, dipaksa untuk membina piramid. Tengoklah piramid tu bukannya kecil, besar. Tak berapa ribu pula yang mati. Baik, kemudian dan termasuk juga dalam perkara yang membatalkan iman ialah mereka yang mendakwa bahawa ia memberi milik kepada seseorang, atau dia memberi rezeki pada mereka, atau mentadbir urusan mereka.
dan juga batal iman seorang itu dengan sebab menyokong dakwaan-dakwaan dan kepercayaan mereka yang sesat itu. Nampak? Kepercayaan mereka yang sesat itu, betul. Boleh faham? Masuk syak dah. Dah, masuk dah kau jawab kan? Okey. InsyaAllah akan datang kita sambung mengingkari dan mencerca nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ada soalan? Macam mana kalau beritikat melalui ramalan? Contohnya macam media sosial dan pertanyaan. Kamu pergi Mekah tahun 2023 dia kan? Ramalan macam tu. Ataupun itikat melalui perbuatan. Dibuangkan duit atas kemah ke untuk menolak bala peduli dia kan? Macam tu lah. Macam mana? Adakah membatalkan iman? Pertama tadi apa? Pertama tadi yang melalui ramalan ni. Tahun 2023 kamu pergi Mekah dia tu kan. Diramalkan. Ramal. Terus dia cakap macam lah. Dia cakap tu siapa? Ada apa lah permainan macam tu, bertanya kan. Dia akan bagi jawapan dia. Kau ni akan jangka akan pergi benda ni. Tak bolehlah kita menitikap macam tu. Mana boleh? Kalau sekadar nak tengok je boleh lah. Kajian nak tengok boleh lah. Mungkin kita pergi. Kita pergi ke Makkah ni mungkin cepat, mungkin lambat. Kita tak tahu. Mungkin cepat, mungkin lambat. Kan? Kalau takdirkan kita pergi cepat, dapatlah pergi cepat. Tak pergi lambat, lambatlah. Gitu. Tapi kita nak percaya ramalan tu, tak bolehlah kita percayakan lamaran. Gitu. Tapi kita doa pada Allah lah. Doa Allah Ta'ala supaya kita dimudahkan urusan kita. Supaya dapat pergi ke Mekah. Maknanya paling tidak pun, kalau sebelum kita meninggal pun, kita dah dapat melaksanakan rukun Islam tu. Yang kelima tu. Cuma cepat dapat tu, tak tahulah kita. Tapi yang meramalkan tu siapa? Orang alim ke? Permainan. Tak boleh kita percaya benda tu. Bagi satu tarikh. Jadi kita sebagai Muslim yang percaya ni macam mana? Boleh batal lah akidah kita. Boleh batal lah sebab kita percaya benda tu. Cuma kita boleh mohon pada Allah supaya kita dapat pergi pada sekian-sekian hari bulan. Kita ramal lah macam tu. Jangkaan je lah macam tu. Jangkaan mungkin kita dapat pergi. Tapi bisa ada persiapan pada kita lah. Kalau persiapan tak ada pun tak juga berlaku. Kita ramal macam mana pun, duit pun tak ada, macam mana nak pergi? Tahu tak? Kita ramalkan main lagi tahun berapa tu? 2023. Tahun 2023 kita ramal kita pergi. Tapi persiapan pun tak ada. Menyimpan pun tak ada, semua tak ada. So macam mana kita nak pergi? Dan bergantung juga pada tabung haji. Kalau ada kota dapat kita pergi. Kalau tak ada kota macam mana? Nampak tak? Jadi kita jangan percaya pada ramalan tu. Kita doa pada Allah Ta'ala ya. Kita doa pada Allah supaya dimudahkan urusan kita. Dan kita dapat pergi secepat mungkin. Macam tu. Siapa yang itu kita menyimpan lah. Menyimpan, menabung. Ni menyimpan, menabung pun tak ada. Macam mana nak pergi tahun 2023? Orang yang menyimpan pun belum tentu pergi lagi. Orang yang menyimpan pun kena ikut kota. Kalau ada kota dapat pergi. Ni sekarang ni pula COVID ni pun tak tahu ni jadi. Dah tahun ni pun tak ada pergi haji kan. Tahun depan pun kalau COVID ni masih berlaku pun tak dapat juga pergi lagi. Akan datang ni COVID tak tahulah kita COVID ni bila habis kita minta Allah Ta'ala dimudahkan urusan kita lah. Macam tu. Yang kedua tadi? Itikaf melalui perbuatan. Kadang budaya orang Melayu ni kadang-kadang kan. Macam contohnya bila majlis pergi kahwin dia ambil baju campak atas kemah ke kan. Atau nak bala ke. Itu tahyul lah. Kan terbatal iman. Terbatal iman lah tu. Kita boleh terbatal iman kita.
Kan? Tapi adakah itu petua ke? Sebab ada kadang-kadang petua lain. Kadang ada petua orang tua kan. Kalau petua tua tu bolehlah. Tapi kalau kita etikatkan benda tu tak bolehlah. Macam tu. Kan ada petua kan petua tu engineer. Tak? Kan ada petua tu tu boleh. Katakan petua. Tapi kalau kita etikatkan benda tu, kalau seandainya letakkan baju tu apa tadi? Letakkan baju campak baju terkemah. Apa dia punya tu? Minta hujan tak turun lah. Minta hujan tak turun. Dia bukan hujan tak turun, tambah lebih hujan lah. Hujan tambah lebih kan tak turun. Faham tak? Itu kata kepercayaan tahyul lah. Khurafat. Macam tu. Menolak hujan boleh membatalkan iman. Boleh ke iman. Saya kadang ceramah untuk khusus perkahwinan ni. Kat situ pun kadang dia masukkan slide. Slide tu maknanya perkara-perkara khurafat dan tahyul ketika nak menjaga nikah, dia kata. Benda ni jangan dibuat. Tepung tawar, menolak, orang kata menolak hujan dan sebagainya. Itu tak boleh dah. Kalau setakat doa tolak hujan tu lah. Doa supaya dipindahkan hujan. Allahumma hawa alaina wala alaina. Tu ada doa tu. Allahumma hawa alaina wala alaina. Ya Allah Ta'ala turunkan hujan di sekitar kami. Itu doa Rasulullah ada. Tapi yang Rasulullah suruh ambil kain campak atas kemah tu tak ada pula jumpa lagi dah. Kalau hanya sekadar petua boleh. Petua. Tapi kalau kita mengetikatkan benda tu, tu yang tak boleh. Mana benda tu yang berkuasa pula. Maknanya baju yang dicampakkan tu berkuasa. Menolak hujan. Ni yang tak boleh tu. Dia mengetikatkan benda tu pula. Faham kan? InsyaAllah. Habis ada soalan lagi? Habis? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman taqabbal azkan halalan mubarakatan katsira wasi'ana fata ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqihna bidin, Allahumma faqihna bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Boleh. 10 minit masuk. Boleh. 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 Tak lama sangat kan? Tak lama sangat. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum.